Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala pada siri yang ke-92 dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-1366 yang mana tajuk pada kali ini adalah Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis dan riwayat berkenaan tentang apabila solat berjemaah, maka bilakah makmum perlu untuk berdiri? Mata yakumun nasu lis-salah. Bilakah makmum perlu berdiri ketika mana solat berjemaah? Maka apakah waktu dia? Adakah ketika mana mula iqamah, ataupun ketika mana qad qamatis solah, ataupun ketika mana imam keluar? Maka sebenarnya kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 7 89, minta maaf, baris yang ke-9 daripada atas, kata Imam Nawawi, waqtalafal ulama, dan para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tentang mata yakumun nasu lis-salah, pada waktu solat berjemaah bilakah sunnah untuk makmum berdiri untuk solat? Bilakah waktu sunnah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa mata yukabbirul imam, dan bilakah imam akan memulakan takbir pada solat berjemaah? Maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah yustahabbu alla yakuma ahadun hatta yafrughal muazzin, bahawa selagi mana iqamah belum habis maka tidak disunnahkan untuk berdiri. Tak disunnahkan untuk berdiri selagi mana muazzin tidak selesaikan iqamah. Maka ini nombor satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian pandangan Qadhi Iyad daripada Imam Malik adalah yustahabbu an yakumu idza akhadha al-muadzinu fil iqamah. Pandangan yang kedua, pandangan Imam Malik, sunnah makmum berdiri ketika mana muazzin memulakan iqamat. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah pandangan Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yakumu, akan berdiri apabila muazzin menyebutkan perkataan qad qamatis salah, qad qamatis salah, dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian pandangan yang keempat adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Maka para makmum berdiri ketika mana muazzin melaungkan dalam iqamah hayya 'alas salah, dan juga ini adalah beberapa pandangan yang lain. Maka dalam mazhab Syafi'i, sebahagian riwayat menyebut, kata Imam Nawawi, apabila muazzin selesai daripada iqamah maka barulah berdiri. Imam Malik berkata muazzin mulakan saja iqamah terus berdiri. Dan kemudian ada yang mengatakan pada qad qamatis salah, ada yang mengatakan pada hayya 'alas salah. Dan dalam hadis kita akan baca bahawa Nabi SAW menyuruh berdiri apabila baginda Nabi SAW keluar. Apabila makmum nampak imam, maka pada waktu itu barulah sunnah untuk berdiri. Maka ada 5 ke 6 pandangan di sini sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat 1366. وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الحجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salah, apabila
solat dilaungkan iqamah, apabila iqamat untuk solat dilaungkan, fala taqumu, maka sabda Nabi, maka janganlah kamu berdiri, hatta tarawni, sehingga kamu melihat aku keluar. Maka ini adalah antara sunnah bahawa ketika mana imam keluar, maka pada waktu itu makmum berdiri. Wa qala Ibn Hatim idza uqimat aw nudiya, apabila dilaungkan iqamat ataupun disuruh iqamat, maka pada waktu itu bila imam keluar, maka barulah makmum berdiri. Begitu juga riwayat 1367 lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ma'mar qala Abu Bakar wa hadatsana bin Ulayyah an Hajjaj bin Abi Utsman tahwil. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus wa Abdul Razzaq an Ma'mar wa qala Ishaq akhbarana Al-Walid bin Muslim an Syaiban kulluhum an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lebih kurang sama. Wazada Ishaq, namun Ishaq ada penambahan dalam riwayatnya daripada hadis Ma'mar dan Syaiban, hatta tarawni qad kharajtu. Maka Nabi kata, janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihat aku telah keluar daripada rumahku. Dan rumah Nabi sebelah daripada masjid, bersambung dengan masjid. Maka sabda Nabi, ketika mana kamu melihat aku keluar, barulah pada waktu itu berdiri. Maka ini adalah sunnah. 1368. Dan tidak ada perbezaan pendapat dengan pandangan para ulama. Maka Imam Syafi'i menyebut apabila habis iqamat, maka pada waktu itu baru bangun. Kerana pada waktu itulah sunnahnya imam keluar. Bila dah habis iqamat, baru imam keluar. Begitu juga kalaulah mengikut pandangan Imam Malik, ketika mana permulaan iqamah, kerana mengikut pandangan beliau, bila nak dimulakan iqamat, maka imam keluar. Maka sebenarnya apabila imam keluar, maka pada waktu itu sunnah untuk berdiri berdasarkan hadis-hadis ini. 1368, dan dalam sebahagian kitab mazhab Syafi'i menyebut pandangan Anas bin Malik, ketika mana qad qamatis salah, maka pada waktu itu barulah makmum berdiri. 1368. Wa bi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ma'ruf wa Harmalah bin Yahya qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Syihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, uqimatis salah, telah dilaungkan iqamat. Fakumna, maka kami pun berdiri. Fa'addalna sufuf, lalu kami menjadikan lurus akan saf-saf dan barisan solat. Qabla an yakhruja ilaina, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Fa'ata Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Hatta idza qama, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat solat baginda. Qabla an yukabbira, sebelum baginda mengucapkan takbiratul ihram. Zakara, baginda teringat sesuatu. Fansarafa, maka baginda masuk semula ke dalam rumah. Wa qala lana, dan Nabi berpesan kepada kami, makanakum, kekal berada di tempat kamu. Falam nazal qiyama, maka kami berterusan berdiri. Nantaziruhu, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kharaja ilaina, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada kami. Wa qad ightasala, dalam keadaan baginda baru selesai mandi. Yantif ra'suh, kepala baginda, rambut baginda menitiskan air. Fakabbara, maka baginda telah bertakbir dan mengimamkan solat kami. Maka dalam hadis ini menunjukkan para sahabat mereka telah berdiri dan meluruskan saf sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Maka tidak ada masalah pada waktu itu, tidaklah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menegur apa-apa. Maka ini adalah riwayat yang ketiga. Maka dua riwayat pertama menyebut Nabi pesan jangan berdiri sehingga para sahabat nampak Nabi keluar. Sementara riwayat ini menyebut para sahabat berdiri dah luruskan saf dulu sebelum Nabi SAW keluar. Maka nak menunjukkan keharusan pada semua situasi dan keadaan. 1369. Wa bihi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Walid bin Muslim qala hadatsana Abu Amr ya'ni al-Auza'i qala hadatsana Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, uqimatis salah, telah dilaungkan iqamat untuk salat. Wa saffan nas, dan para sahabat telah menyusun saf dalam barisan mereka.
wa kharaja Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, faqama maqamah, maka baginda telah berdiri di tempat baginda, fa'awma'a ilaihim, maka baginda mengisyaratkan kepada para sahabat dengan tangan baginda, an makanakum, untuk mereka kekal berada di tempat mereka. Fakharaja, maka Nabi keluar semula daripada masjid ke rumah. Fakharaja, maka Nabi keluar daripada rumah ke masjid. Wa qad ightasala, dalam keadaan baginda telah selesai mandi. Wa ra'suhu yantiful ma', dan rambut baginda menitiskan air. Fasalla bihim, maka Nabi SAW mengimamkan para sahabat. Maka daripada sini kita belajar bahawa pernah Nabi SAW terlupa yang mana Nabi SAW perlu untuk mandi. Maka Nabi SAW masuk semula ke rumah, mandi dengan segera, dan pada waktu itu keluar semula untuk mengimamkan solat. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa sunnah, bahawa boleh untuk para Nabi terlupa sesuatu daripada situasi dan keadaan ibadah mereka. Kemudian perkara yang lain yang kita boleh belajar adalah perkataan Nabi SAW pada waktu itu menyuruh jangan berdiri sehinggalah para sahabat nampak Nabi SAW. Maka kata Imam Nawawi, al-jam'u baina mukhtalifil ahadith, bagaimana nak menggabungkan di antara hadis-hadis yang mempunyai sedikit sebanyak perbezaan perkataan. Maka dalam riwayat yang pertama, kata Imam Nawawi, perkataannya adalah fala taqumu hatta tarawni. Nabi pesan jangan kamu berdiri sehingga kamu pada waktu itu melihat aku. Itu riwayat yang pertama. Namun dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana kita nampak uqimatis salah faqumna, bila dilaungkan sahaja iqamat maka kami telah berdiri. Maka itu riwayat yang kedua yang kita baru baca tadi. Wa fi riwayatin, ada dalam riwayat yang lain yang ketiga, bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anna salata kanat tuqamu li Rasulillah fayukhadun nasu masafahum qabla an yakuma an-nabi maqamah. Para sahabat berdiri sebelum Nabi SAW berada di tempat imam. Para sahabat dah berdiri. Wa fi riwayat Jabir bin Samurah, dalam riwayat Jabir bin Samurah menyebut bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka wala yuqimu, maka Nabi pesan untuk tidak memulakan iqamah sampailah baginda keluar. Maka iqamah pun Nabi tak benarkan laung sehinggalah Nabi SAW keluar. Maka apabila baginda keluar, barulah iqamah dilaungkan. Maka bagaimana nak menggabungkan di antara empat riwayat ini? Ada riwayat Nabi kata jangan makmum berdiri selagi mana Nabi SAW tak keluar. Ada riwayat sebelum Nabi keluar, ketika mana dilaungkan sahaja iqamah, maka para sahabat dah berdiri. Ada riwayat yang menyebut Nabi kata jangan mulakan iqamah selagi mana baginda tak keluar. Maka bagaimanakah nak menggabungkan riwayat ini? Maka kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, cara untuk menggabungkan hadis-hadis ini adalah bahawa an-Bilalan kana yuraqibu khurujan Nabi, bahawa muazzin Nabi Bilal bin Rabah akan sentiasa berada pada tempat yang dia boleh melihat Nabi SAW. Bila pintu rumah Nabi SAW terbuka dan Nabi keluar sahaja, maka pada waktu itu Bilal akan terus melaungkan iqamah. Maka ini adalah maksud daripada riwayat tersebut. Kana yuraqibu khurujan Nabi min haitsu la yarahu ghairuh, dan pada waktu itu kebanyakan para sahabat yang lain tidak nampak. Au illal qalil, ataupun hanya sahabat yang berada di bahagian saf depan sahaja pada waktu itu nampak. Fa inda awwali khurujih, maka ketika mana Nabi pada waktu itu keluar sahaja daripada rumah baginda, sebelum Nabi SAW tiba di tempat solat baginda, maka Bilal telah mulakan iqamat. Wala yakumun nas hatta yarauh, dan para sahabat yang pada waktu itu masih tak nampak Nabi, mereka tidak berdiri. Thumma la yakumu maqamah hatta yu'addilu sufuf, dan kemudian Nabi SAW tak akan berdiri di tempat imam selagi mana saf tak lurus. Dan itulah maksud riwayat Abu Hurairah. Maksudnya sebelum saf lurus, Nabi tak akan berada di tempat imam. Nabi kadang-kala akan cek saf-saf supaya pada waktu itu lurus. Maka pada waktu itu tidak ada percanggahan riwayat yang mana maksudnya Bilal tak akan melaungkan iqamat sehinggalah Nabi SAW keluar.
Dan bila Nabi keluar, Nabi tak terus berdiri di tempat imam. Nabi cek dulu saf supaya lurus, supaya pada waktu itu rapat dan sebagainya. Bila saf dah lurus, dan itulah maksud hadis Abu Hurairah yang kita baru baca tadi. Fa'addalna sufuf, kami telah meluruskan saf kami. Barulah Nabi SAW berdiri di tempat imam. Maka ini cara para ulama menggabungkan di antara riwayat-riwayat yang kalaulah kita lihat sekali imbas, nampak macam bercanggah. Tetapi sebenarnya tidaklah bercanggah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat yang seterusnya 1370. Wa bi ilaihi qala haddatsani Ibrahim bin Musa qala akhbarana al-Walid bin Muslim an al-Auza'i an az-Zuhri qala haddatsani Abu Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya anna salata kanat tuqamu, bahawa salat akan dilaungkan iqamah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila Nabi keluar, barulah dilaungkan iqamah. Fayakhudun nas, maka para sahabat, para makmum akan mengambil saf masing-masing sebelum Nabi berdiri di tempat baginda. Dan ini jelas seperti yang kita sebut tadi. Bila Nabi keluar je, Bilal akan melaungkan iqamah. Kemudian Nabi tak terus pergi dekat tempat imam. Nabi akan perhatikan dulu saf. Bila saf dah lurus, barulah Nabi SAW berdiri di tempat imam. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu seorang imam, dia kena betul-betul pasti bahawa saf telah lurus, saf telah penuh, saf pada waktu itu telah rapat. Barulah pada waktu itu dia memulakan salatnya. Dan itulah sunnah Nabi SAW. 1371. Wabi ilaihi qala hadatsani Salamah bin Syabib qala hadatsana Hasan bin A'yan qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Simak bin Harb an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Bilalun yu'adzin, adalah Bilal akan melaungkan azan, idza dahadat, apabila tergelincir sahaja matahari. Maksudnya apa? Masuk je waktu, Bilal akan melaungkan azan. Fala yuqimu, dan Bilal radhiyallahu anhu tidak akan melaungkan iqamah sehingga Nabi SAW keluar. Dan Bilal akan berada dekat tempat di mana Nabi keluar je daripada rumah, beliau akan terus melaungkan iqamat. Maka tak adalah nak tunggu sampai Nabi berada tempat imam baru Bilal melaungkan iqamat. Tidak. Nabi keluar je daripada rumah baginda, Bilal radhiyallahu anhu akan terus melaungkan iqamat. Fa idza kharaja, maka apabila baginda telah keluar, aqamas salah, Bilal akan melaungkan iqamat. Hina yarahu, sewaktu dan ketika beliau melihat sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang seterusnya berkenaan tentang hadis yang menjadi satu sumber ataupun dalil besar dalam hukum fiqh, iaitu man adraka raka'ah, barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat, faqad adraka tilka salah, maka dia telah dapat solat tersebut. Apakah maksud seseorang yang dapat satu rakaat solat, dia telah dapat solat tersebut? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahawa daripada hadis ini ada 3 masalah penting yang para ulama fiqh jadikan sebagai dalil. Man adraka raka'ah man adraka raka'atan minas salah faqad adraka tilka salah. Barang siapa yang dapat satu rakaat, bererti dia telah dapat solat tersebut. Maka ada 3 permasalahan fiqh di sini. Sebenarnya lebih. Imam Nawawi kongsikan 3 di sini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang pertama, pada baris yang keempat, idza adraka man la yajibu alaihi salah, apabila seseorang yang tidak wajib solat, contohnya seorang yang belum baligh, ataupun seorang yang gila, ataupun seorang yang pengsan, ataupun seorang yang haid, mereka tak wajib solat. Tapi kalaulah 4 jenis golongan ini, seorang yang belum baligh, seorang yang gila, seorang yang haid ataupun nifas, dan seorang yang pada waktu itu pingsan, dan pada waktu itu ada contoh yang lain, tapi 4 contoh yang Imam Nawawi bawakan. Kalaulah keempat-empat orang ini, dia bertemu dengan waktu kadar yang cukup untuk dia solat satu rakaat, maka wajib untuk dia wajib untuk dia solat pada waktu tersebut. Sebagai contoh adalah isyak. Kita berada pada waktu isyak.
Maka pada waktu isyak pada malam ini, pada waktu itu ada orang yang belum baligh. Dia belum baligh. Ada wanita yang haid dan nifas. Ada lelaki yang, ada seseorang yang sedang gila. Ada seseorang yang sedang pingsan. Tetapi katakanlah secara ringkas, subuh pada jam 5.50 dan kadar untuk dicukup solat satu rakaat adalah katakanlah 2 minit, 5 minit, katakanlah 5 minit, 5.45. Maka 5 minit sebelum berakhirnya waktu isyak, jam 5.45, maka orang yang belum baligh tadi menjadi baligh. Dia menjadi baligh dan dia tengok pada waktu itu baru 5.45, masih lagi ada waktu isyak. Ataupun seorang haid dan nifas, pada waktu itu darah dia berhenti dan masih lagi ada kadar waktu untuk dia solat walaupun satu rakaat. Seorang yang gila, hilang gila dia dan dia menjadi sihat pada kadar tempoh cukup untuk dia solat satu rakaat. Seorang yang pingsan, sedar daripada pingsan dia pada kadar yang cukup untuk dia solat satu rakaat. Maka hadis yang kita bakal baca ini menjadi dalil. Man adraka raka'atan minas salah, barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat tersebut, faqad adrakatil kasalah, maka bererti dia telah dapat solat tersebut. Maka dalam situasi ini, keempat-empat golongan yang pada awalnya tak wajib solat isyak tadi, mereka wajib untuk solat isyak tadi secara qada. Sebab nak mandi semua tak sempat, maka mereka wajib qada solat tersebut. Maka ini adalah mazhab yang, ini adalah permasalahan yang pertama. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka begitu juga yang kelima, Imam Nawawi bawakan contoh orang yang bukan Islam dan dia masuk Islam pada tempoh yang mana cukup untuk kadar satu rakaat, maka dia kena solat pada waktu itu solat tersebut. Maka kata Imam Nawawi, faman adraka, barang siapa yang beroleh daripada kelima-lima contoh ini satu rakaat sebelum keluarnya waktu solat tersebut, lazimat hutilka salah, maka solat itu menjadi wajib untuk ditunaikan walaupun secara qada selepas daripada itu. Maka ini adalah permasalahan yang pertama. Okey, permasalahan yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah. Yang ini biasa. Yang ini biasa banyak orang tanya. Dan baru 2 hari lepas ada orang tanya persoalan ini. Persoalannya adalah seseorang itu dia solat di akhir waktu. Mana kata Imam Nawawi, "Idza dakhala fi salati fi akhir waqtiha fa shalla rak'ah thumma kharaja al-waqtu kana mudrikan li adaiha." Contoh yang biasa adalah solat asar contoh. Maka asar katakanlah mudah, maka masuk maghrib jam 7.30. Masuk waktu maghrib. Maka ada seseorang ini dia solat akhir waktu. Dia solat asar akhir waktu. Ketika mana dia solat, dia sempat dapat satu rakaat. Dia sempat dapat satu rakaat. Dan kadar satu rakaat adalah dia sempat rokok. Maka dia sempat dapat satu rakaat. Maka bila dia dapat satu rakaat pada waktu asar, penghujung, maka pada waktu itu keseluruhan 4 rakaat tersebut dikira sebagai adat tunai walaupun 3 rakaat disolat ketika mana dah azan maghrib. Kenapa? Hadis yang bakal kita baca, man adraka raka'atan minas salah, sabda Nabi, barang siapa yang dapat satu rakaat daripada solat, maka bererti dia telah dapat solat tersebut. Maka dia dapat satu rakaat tunai, maka pada waktu itu baki 3 rakaat juga dikira tunai. Kalaulah satu rakaat pun dia tak dapat, waktu dah keluar, maka automatik solat itu dikira sebagai qada. Maka ini adalah permasalahan yang kedua yang menjadi pegangan berdasarkan hadis ini oleh para ulama. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, idza adraka al-masbuk ma'al imam rak'ah kana mudrikan li fadilatil jamaah. Okey. Kalaulah seseorang itu dia dapat kadar satu rakaat bersama dengan imam, kadar satu rakaat, maka dia akan mendapat pahala berjemaah. Bila khilaf, tanpa ada khilaf. Maksudnya kalaulah contoh seseorang itu dia sempat rakaat terakhir bersama dengan imam, apakah dikira rakaat terakhir? Sebelum imam bangun daripada rukuk rakaat terakhir tersebut.
Kalaulah dia dapat rukuk bersama dengan imam, maka dia dapat satu rakaat bersama dengan imam. Seseorang yang dapat satu rakaat bersama dengan imam, semua para ulama mengatakan dia dapat pahala jemaah. Semua. Sebab berdasarkan hadis ini, man adraka raka'ah, barang siapa yang dapat satu rakaat, bererti dia dapat solat tersebut. Lalu kalaulah dia dapat satu rakaat bersama dengan imam pada solat jemaah, bererti dia dapat fadilat jemaah secara sepakat di antara para ulama. Namun kalaulah dia tak dapat pada waktu itu kadar satu rakaat, maka adakah dia dapat pahala Jumaat? Dia dapat pahala berjemaah? Maka dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu dia tetap dapat pahala Jumaah. Cuma ada sebahagian para ulama mengatakan dia tak dapat pahala jemaah sebab dia tak dapat satu rakaat bersama dengan imam. Namun permasalahan yang ketiga ini adalah sangat penting kalaulah pada solat yang wajib berjemaah. Apakah solat yang pada waktu itu syaratnya berjemaah? Contohnya solat Jumaat. Solat Jumaat mesti berjemaah. Kita tak boleh solat Jumaat seorang-seorang. Maka dalam situasi solat Jumaat, maka kalaulah seseorang itu dia tak dapat satu rakaat, maka dia tak dapat solat Jumaat, dia kena penuhkan menjadi 4 rakaat. Walaupun ketika mana awal solat, dia niat sebagai solat Jumaat. Sebab dia tak dapat satu rakaat. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang tak sempat pada waktu itu rakaat kedua imam, kan solat Jumaat 2 rakaat. Rakaat pertama dia tak sempat. Rakaat kedua dia tak sempat rukuk bersama dengan imam. Bererti dia tak dapat satu rakaat. Bila dia tak dapat satu rakaat, maka dia tak dapat Jumaat berdasarkan hadis ini dan juga pada waktu itu riwayat-riwayat yang lain. Sebab itu seseorang yang mana dia hanya join imam pada rakaat kedua imam selepas rukuk, maka dia perlu sempurnakan zuhur 4 rakaat. Kerana dia tidak dapat satu rakaat Jumaat, maka pada waktu itu dia tidak mendapat solat Jumaat tersebut. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadisnya panjang, hadisnya kita akan baca esok insya-Allah. Dah setengah jam. Kita akan baca esok insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.